Okey, asas penggunaan Canva boleh nampak semua. Okey. Okey, apa itu Canva? Untuk yang tak tahu, Canva ni merupakan satu aplikasi grafik lah, macam kalau siapa yang pernah guna Photoshop, Photoshop tu lebih advance, tapi Canva ni dia, saya katakan, daripada kanak-kanak sampai orang dewasa dia boleh guna, sebab dia menggunakan drag and drop. Dia ada template dah dan dia memudahkan orang, sama ada pelbagai lapisan, sama ada kita nak buat untuk media sosial, sama ada kita nak buat poster, sama ada kita nak buat presentation dan macam-macam. Dia ada sediakan template, kita drag and drop dan tukar je. Itu adalah satu dia panggil cara yang paling mudah lah. Kemudian apa yang lebih menarik ni, Canva ni dia ada berjuta, 75 juta stok gambar. Gambar yang menarik lah, maksudnya gambar yang pelbagai. Kalau kita pandai guna satu keyword dalam search dia tu, kita cuba type, biasanya keyword ni dalam English lah, dalam English yang dia akan senaraikan pelbagai gambar yang kita nak tu. Ada juga yang dalam bahasa Melayu, cuma tapi dia limit lah. Kemudian dia ada elemen ni yang akan mencantikkan gambar tu, dan yang paling penting adalah font lah. Kalau kita nak gunakan, macam saya punya tulisan ni, dia ada font yang pelbagai supaya lebih menarik. Kemudian Canva ni dia ada yang kita akan gunakan nanti. Walaupun siapa yang dah ada pro, kita cuba gunakan yang free. Kita nak tengok bagaimana free tu limit dia. Kemudian sejauh mana kita boleh explore kan benda yang free. Sebab saya tahu rata-rata yang tak ada lagi pun memang tak apa nama tak subscribe yang pro. Tapi saya nak bagi tahu juga bahawa walaupun yang free ni, tapi kita boleh dapat secara percuma melalui pro. Nanti saya akan terangkan bagaimana. Okey, ini adalah statistik penggunaan Canva di seluruh dunia. Kenapa Canva ni menjadi satu pilihan grafik sekarang adalah dia tak perlukan, kalau kita buat di website, dia tak perlukan download. Tapi kalau kita buat di handphone, kita perlu download dulu aplikasi. Saya tak pasti kalau kita guna di browser handphone, dia boleh terus ke tak, tapi kalau boleh pun dia agak macam limit lah. Dia agak susah sikit. Hari ni kita akan try aplikasikan ataupun praktikalkan benda ni dalam browser. Cuma saya cuba uploadkan balik video ni dalam YouTube. Kalau siapa yang tak boleh nak follow nanti, kita cuba boleh belajar balik lah, supaya tak ramai yang tak ketinggalan tentang penggunaan ni. Okey, kaedah penggunaan Canva macam tadi saya cakap, satu, kita guna melalui browser, kita type je www.canva.com. Kemudian kalau yang belum register, dia kena sign up dulu. Bila dah sign up, dia ada satu account, sama ada kita nak sign up melalui Facebook ataupun email, kemudian kita sign in. Kemudian kalau di handphone ataupun tab, saya rasa kena download melalui Apple App Store ataupun Google App Store. Okey. Kejap, ada yang nak tanya? Ada nak tanya ke? Sebab ada macam angkat tangan. Ke tak turunkan tangan lagi tadi? Cikgu Puan Saadah, Adam dengan Zairi ada nak tanya ke? Okey, kalau tak ada, saya mintakan turun tangan dulu sebab takut nanti keliru. Okey, saya teruskan. Kalau saya terlalu laju, cuba bagi tahu, sebab kita yang penting dalam sesi ni adalah kita nak praktikal, nak buat benda sampai jadi terus. Setiap orang, kau boleh targetnya hari ini adalah paling kurang dia ada 1 ataupun 2 design yang dia minat lah, sama ada dia nak buat quotation code ke, ataupun dia nak buat paling
simple adalah nanti cuba kita buat satu design untuk zoom background macam saya buat ni. Paling mudah lah itu. Okey. Seterusnya adalah okey. Apa yang kita boleh buat dengan Canva? Kalau nak ikutkan memang banyak senarai yang kita boleh buat daripada gambar yang daripada paling mudah, kemudian pertengahan dan paling expert lah. Kalau paling expert mungkin kita katakan presentation kan. Presentation menggunakan Canva. Saya pun tak pernah gunakan lagi. Kemudian kita boleh buat Instagram, logo, resume pun boleh buat. Dan dia ada template yang sangat menarik lah kalau siapa yang nak cari kerja lepas ni ataupun nak buat resume sendiri. Kemudian nak buat wallpaper, nak buat business card, nak buat story, nak buat menu untuk kedai, nak buat surat, nak buat macam-macam lagi lah. Okay, and then ini adalah merupakan senarai-senarai lain yang boleh digunakan di dalam Canva. Okay, sebab apa Canva ni menarik perhatian yang terkini? Maksudnya penggunaan Canva tu sehingga menjadikan dia dilayari oleh 200 juta orang sebulan. Itu adalah statistik penggunaan Canva yang terkini. Sebabnya satu, dia boleh gunakan untuk presentation, dia boleh gunakan untuk social media, dia boleh gunakan untuk marketing dan macam-macam lain. Okey, yang pertamanya adalah dia menyediakan template yang mudah untuk kita gunakan. Sebabnya kadang-kadang apa yang saya perhatikan di social media, kadang-kadang dia share satu benda tu, terutamanya di Instagram lah. Instagram dia masukkan satu grafik ataupun poster ke, tapi dia jadi tak penuh. Sebabnya dia tak tahu saiz Instagram tu berapa. So itu yang menyebabkan terputus kat atas lah, terputus kat bawah lah, kadang kiri lah, kanan lah. So tapi Canva ni dia menyediakan template size dan juga template sekali dengan grafik terus. Kalau kita kenal yang tu, kita boleh ubah ataupun kita boleh gunakan terus lah yang tu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia ada pilihan warna yang mudah. Mudah kat sini maksudnya kalau dia tu tak pandai nak kita panggil apa, rabun warna kan, dia type je warna green, warna black, warna pink, apa semua dia akan keluar pelbagai jenis kategori warna. Maksudnya kalau kita nak green lemon, kemudian mist of marshes, saya pun tak tahu ini apa nama kategori green ni, sweet dan citrus, sidewalk. Okey, itu adalah antara pilihan warna yang mudah. Kemudian kalau dia tu tahu kod warna, ini dipanggil istilah kod HTML, kata salah, palette code. Dia boleh masukkan kod tu di dalam ruangan ni. Dia ada 6 kod tu, dia masukkan kod tu, dia akan automatik keluar pilihan yang tepat dengan warna kod tu. Itu adalah kita katakan yang nombor 2. Yang nombor 3 adalah dia ada font yang pelbagai. Font yang pelbagai ni font kita boleh pilih dari segi font kita nak yang macam kartun ke, yang jenis handwriting ke, yang jenis corporate ke, dan ada banyak-banyak lagi lah kategori. Dalam kategori tu dia ada banyak lagi pula jenis-jenis font yang boleh kita pilih. Yang keempat, ini yang paling menarik lah. Maksudnya walaupun dia ada limit untuk yang free, tapi nanti saya akan beritahu macam mana kita nak boleh dapatkan gambar-gambar yang menarik ini walaupun kita tak boleh gunakan Canva Pro. Kita nak pilih, kita type ada button search kat atas tu, kita type sama ada flower, nature ataupun e-commerce ataupun macam-macam lagi, dia akan keluar. Sampai kadang-kadang kita ralik tengok gambar dia yang sangat menarik. Kemudian kita okey, ini yang mungkin paling memudahkan di dalam Canva ni, kita boleh kongsi design kita tu dengan yang lain. Nanti kita nak praktikal tu, saya nak tengok design orang lain tu, dia tak perlu hantar melalui
macam WhatsApp ke, email ke, dia hanya tulis email saya kat sini, kemudian saya boleh terus buka daripada akaun saya dan saya boleh tolong ubahkan design dia tu kalau dia nak. Itu adalah benda yang menarik lah. Ini 5 daripada berapa banyak lagi kelebihan Canva. Kemudian apa yang macam susah sikit agak dengan Canva ni adalah kalau kita guna di handphone, dia macam leceh sikit. Bukan tak boleh, tapi dia macam kalau tangan siapa yang gemuk tu, jari siapa yang gemuk tu, dia macam kadang-kadang kita tekan tu tak jalan, kita klik tu tak okey, kadang terlari ke tempat lain. Tapi kalau yang nak mudah, kita cuba buat di laptop. Kemudian ini adalah contoh-contoh design yang saya pernah guna Canva sepenuhnya. Dia nak design satu design yang macam ni kadang-kadang dia perlukan, satunya adalah idea, satu mood. Mungkin kalau mood tak okey tu memang tak boleh lah nak buat kan. Dia kena ada mood yang okey untuk buat. Kemudian dia kena ada maklumat yang tepat lah. Kadang-kadang nama tak betul, nanti kita dah kadang-kadang nama tu kita salah kan. Kita dah download dah, lepas tu nak kena buka balik dengan betulkan nama. Okey, ini contoh untuk marketing makanan. Ini saya buat untuk isteri saya, putu piring ni. Kemudian ada untuk jiran kawan saya lah. Dia jual apam Easter tapi dia tak pandai nak marketing. So saya tolong, saya minta ke dia gambar, saya tolong dia buat. Dan daripada marketing tu dia cakap dia dapat lah, maksudnya orang tengok tu macam menarik dan orang boleh dia memudahkan lah urusan dia. Okay. Ini adalah contoh template account bank yang saya buat sendiri. Saya pun ambil idea orang tapi saya cuba modify berdasarkan cita rasa yang bersesuaian dengan kita. Ini pun guna Canva juga. Okay. Ini contoh macam ucapan, poster. Kalau siapa yang daripada organisasi, kalau macam paling nak dekat ni adalah Hari Raya Haji kan, boleh tulis salam Aidiladha. Kemudian tulis sikit, bawah tu letak logo. Okey, tu dah siap. Itu dia panggil kita punya satu ucapan yang ringkas lah daripada persatuan kita ke, daripada organisasi kita ke dan sebagainya. Okey, ini contoh background Zoom yang pernah saya buat. Yang ni paling mudah lah. Ambil gambar, letak logo. Kiri dan kanan ni ambil gambar, letak logo, tulis nama. Kalau macam susah sikit, ambil gambar background, gambar macam building, kemudian letak logo kiri kanan, tulisan, kemudian kita cari idea sikit nak letak kiri kanan tu macam mana. Okay, itu macam yang lebih kompleks sikit. Kemudian, okay, di Facebook, ini adalah satu grup di Facebook yang grup tu sangat support lah untuk orang yang nak menggunakan Canva ni. Dan kalau siapa nak join, boleh join dia punya grup di Facebook ni, di private group, ditulis Canva Design Circle. Sebelum nak join tu dia ada tanya macam-macam. Sebab apa nak join, pernah tak guna Canva, supaya dia tak nak macam orang scam ke, ambil kesempatan ke, ataupun push di luar yang bidang Canva. So malam tadi saya dia posting tu terlalu satu di wall saya. Yang menariknya adalah dia buat resume yang sangat cantik. Sekejap saya share resume tu, tak ada kat sini. Tak apa. Dia guna resume yang dia buat resume tu menggunakan Canva, memang cantik lah. Kemudian dia share pula template tu. Template tu kita ubah nama, kita ubah
gambar, kemudian kita ubah lain-lain lagi lah macam pendidikan apa semua. Tapi memang menarik lah, dia tak kena bayar pun benda tu. Kemudian okey, itu sajalah sebagai permulaan dalam 20 minit yang pertama. Okey, ada nak tanya soalan ke? Ada nak tanya soalan ke? Saya minum air kejap. Dalam kelas ni kita cuba aplikasikan apa yang kita belajar tentang spinal cord injury lah. Maksudnya setiap 30 minit sekali kita rehat kejap, kita push up ke, kita pressure relief ke. Sebab kadang-kadang bila kita buat satu benda yang kita seronok ni, kita terlupa nak buat benda tu. Tiba-tiba kita punya punggung tu dah merah kan. Dah kena ada back sore sikit dah. Itu yang kita tak nak lah kalau boleh. So kita cuba praktikkan dalam sesi penjara ni juga. Dalam setiap 30 minit ataupun 20 minit sekali kita pressure relief sikit, angkat kiri kanan ke, paling mudah lah kan kiri kanan. Kalau yang boleh nak push up lah. Kalau tak kita kiri sikit, kanan sikit, supaya kita dapat meneruskan kesihatan kita tu dalam tempoh PKP ni yang berpanjangan. Okey, seterusnya adalah kita nak pergi ke gambar yang betul-betul punya. Saya nak tahu kalau di laptop masing-masing tu dia buka banyak aplikasi ataupun buka banyak program, cuba tutup sikit yang mana yang tak perlu, sebab kita takut dia berat. Satunya Zoom ni dah berat dah. Dia menggunakan banyak banyak data ataupun banyak RAM. Kemudian satu lagi kita nak menggunakan benda yang di internet ni ataupun gambar ni. Okey. Sekejap. Saya buka website. Okey, kalau boleh sekarang ni kita buka website yang belum ada lagi akaun Canva, kita nak subscribe, kita nak sign up dulu. Saya akan gunakan Canva yang free version punya hari ni. Okey, boleh nampak di skrin. Okey. Laman webnya adalah www.canva.com. Boleh follow saya punya apa yang saya di skrin ni. Kalau yang dah biasa tu tak apa, sambil-sambil kita tunggu yang lain. Sementara tu kalau ada soalan boleh angkat tangan, tanya, dan kita boleh inilah kongsi apa masalahnya. Ni saya dah sign up lah. Okay, sorry. Ni saya gunakan akaun persatuan untuk guna. Okey. Macam mana nak sekali www.canva.com. Bila kita www.canva.com ni dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar di paparan skrin kita ni macam yang terdapat lah di skrin anda tu. Sambil-sambil kita tengok tu, kita nampak kat sini. Okay, di kiri adalah home, kemudian template, kemudian feature, learn, plan. Okay, macam mana kita nak daftar Canva ni? Pertamanya adalah kita sign up. Bagi yang belum sign up, kalau yang dia ada account, dia hanya login. Sama dia login sebelum ni melalui Google
Facebook ataupun Apple. Tapi kalau dia belum sign up, dia tekan kat sign up ni, dia nak sign up melalui email. Dia tekan email. Dia masukkan email dia, nanti tekan sign up, kemudian pergi ke email dan buka email yang tulis daripada Canva tu. Klik je link daripada situ. Kalau dia nak sign up melalui Google, biasanya yang paling mudah adalah sign up melalui Google lah, Google ataupun Facebook. Bila kita sign up melalui Google, dia akan keluar account yang kita dah ada. Kalau kita nak guna sign up melalui Facebook, dia akan terus pergi ke account Facebook kita yang kita dah login sebelum ni. Okey. Ada masalah tak setakat sekarang ni? Boleh angkat thumbs up satu tak? Nak tengok. Faham ke tak faham setakat sekarang ni? Hello? Boleh dengar ke? Ada respon tak? Saya takut tak faham. Dengar, ada respon. Dr. Khairian nak tanya soalan? Dr. Khairian nak tanya soalan ke ataupun ada? Okey. Yang tadi yang cakap dia belum ada akaun Canva, saya nak tahu dah boleh berjaya daftar ataupun tidak sekarang ni. Sebab lepas ni kita dah nak start buat praktikal dan juga nak kenal benda-benda yang basic lah di Canva. Okey, kalau tak ada tu saya anggap memang dah daftar. Okey. Sekarang ni okey, ini bila kita dah log in di Canva, dia akan keluar, tak ada banyak beza, dia hanya keluar di kanan tu adalah nama kita, Bihis tu sebab nama saya Basri Hussein. Okey. Kita cuba scroll sikit. Ini adalah beberapa contoh template yang dia dah bagi dah. Contohnya kalau kita nak presentation, kita hanya tekan pada presentation. Saya bagi contoh satu. Contoh yang paling mudah lah, contoh yang paling mudah kat sini. Okey. Bila kita tekan situ, dia dah buka satu tab yang lain kat atas. Kemudian kita tunggu sekejap. Ini dia nak bagi pandangan tak payah. Dia dah keluar satu template untuk presentation. Presentation ni maksudnya kalau kita sekarang ni saya guna dipanggil PowerPoint kan, tapi kita boleh guna presentation melalui Canva. Contohnya adalah apa yang menarik kat sini adalah dia dah ada template yang menarik. Kita tekan je presentation ni. Kemudian kita tekan present. Dia dah ada macam animation yang sangat menarik lah. Apa yang perlu kita buat adalah kita hanya tukar perkataan-perkataan ataupun gambar-gambar yang kat sini, kat tepi-tepi ni. Kalau kita rasa bersesuaian, kita guna. Kalau tak bersesuaian, kita biarkan. Okay, kalau kita tekan next pula, dia akan keluar macam animation yang mungkin kalau macam cikgu, ini sangat menarik perhatian anak murid untuk melihat kepada presentation cara belajar melalui PDPR. Dan ni kalau presentation ni kalau download dia keluar apa? Dalam bentuk apa file dia? Dia tak boleh download. Sekejap. Kalau download, dia download dalam, kita tengok dia download dalam bentuk PDF. Dia download dalam PDF. Tapi sebenarnya kalau yang menariknya, kalau kita terus buat dalam ni, kita tak perlu download dah. Kita pergi ke tempat lain, kita masukkan nombor, kita ingat kita punya account tu, kita terus present je lah daripada website tu. So kita tak perlu nak bawa pen drive ke, nak download, lepas tu nak masuk balik dalam Google Drive ke. Dia terus ada dalam kita punya, dia panggil apa, cloud Canva. Sebab kalau account free dia bagi 5 gig free untuk kita simpan. Contohnya kalau macam satu presentation yang macam ni mungkin
dia simpan dalam paling kurang pun, paling banyak pun dalam 5 hingga 10 megabyte lah macam tu. Ataupun mungkin lebih lagi lah, mungkin lebih kalau ada macam video ke ataupun benda-benda yang lain. Tapi memang menarik lah, kita tengok lah kita punya tema nak cerita tu tentang apa, dan dia akan pergi ke buat terus. Okey, itu contoh presentation. Saya ambil contoh yang lain adalah kalau okey, ini siapa yang nak buat resume. Sekejap saya tengok, saya guna akaun yang biasa ke? Saya guna akaun yang biasa lah, senang. Okey. Okey, kalau nak buat resume, ini adalah beberapa contoh resume yang kalau kita rasa dia punya template tu dah okey, kita nak ini see all, kita tengok je, pilih je. Kemudian kita tukar gambar, nama dan beberapa maklumat yang lain. Itu dah siap dah kita punya resume. Tapi kalau nak menarik lagi, kita boleh gunakan beberapa idea yang lain lah. Saya ambil satu contoh adalah inilah high list ni. Okey, yang ni yang berbayar kot, tak salah. Kita nak tahu berbayar dengan tak berbayar ni, dia ada tulis kat sini, dia free. Yang ni kena bayar ni. Yang ni kena bayar. Yang ni pro. Kalau kita ada akaun pro, kita boleh pilih guna. Tapi kalau kita guna yang free pun, dia dah banyak dah. Dia dah macam menarik. Contohnya yang ni kan. Kita tukar nama ni, contohnya Basri Husin. Contohnya macam tu. Kemudian gambar. Yang ni maklumat pekerjaan. Dan kalau kita rasa nak tambah lagi, kita dekat kat ruang ni kita boleh tambah lah apa yang boleh. Kemudian dia boleh terus print berdasarkan saiz resume yang sebenar. Tapi kalau kita nak resize design, kalau gambar free ni dia tak benarkan. So kalau sebelum nak buat tu, kita kena tahu saiz yang sebenar lah. Tapi kalau saiz resume yang sebenar, dia dah tentukan melalui kalau kita tekan template tu. And then ini resume. Okay, kita balik ke home semula. Beberapa lagi template. Ini contoh sijil, logo, beberapa bentuk logo yang dia dah sediakan. Kejap lagi kita akan cuba buat satu logo yang paling ringkas. And then banyak lagi lah kalau kita nak ceritakan hari ni tentang benda ni saja, memang tak ada masa. Tapi fokus kita adalah setiap orang boleh buat satu design yang menarik, yang dia benar berkenan. Cuba tengok yang YouTube punya thumbnail. Thumbnail. Okey. Okey, kalau kita cari tak jumpa, kita type kat sini je. Dia ada butang search ni. Contohnya kita nak buat YouTube thumbnail kan, kita tulis YouTube, dia akan keluar berapa pilihan. YouTube channel art, YouTube display ad, YouTube icon. Okey, YouTube thumbnail. Kita tekan YouTube thumbnail, dia akan keluar beberapa contoh lah yang kalau siapa yang YouTuber macam Janah dengan Firdaus kan, dia ada channel sendiri. Ini adalah beberapa contoh yang menarik. Bila orang tengok thumbnail tu, dia terus nak tekan. Itu adalah strategi macam mana thumbnail ni memainkan peranan. Kalau kita upload video, kita tak letak thumbnail, dia akan ambil random mana-mana video di dalam video kita lah. Kalau gambar tu tengah pejam mata lah. Kalau gambar tu tengah senyum lah. Okay. Tapi kalau kita guna thumbnail ni, dia akan menarik orang untuk pergi klik ke video tersebut. Okay. Ini untuk channel, untuk kalau gamer.
Kalau dia buat apa nama makeup, kalau dia apa lagi, makanan masak-masak ke, ni pun okey juga ni, macam makanan kan, dia ambil dia tukar gambar makanan yang dia buat tu, dia letak sikit kataan. Okey. Ada sebarang persoalan setakat ni sebelum saya terangkan sedikit macam mana boleh saya tahu siapa guru dalam ni? Ada 3 orang kalau tak salah saya. Betul tak? Okey. Cikgu Huzairi, boleh respon tak? Cikgu dah ada Canva Pro tak? Tak ada lagi. Saya simpan lah. Ustazah Masyitah ada tak Canva Pro? Pernah tak sign up melalui plan Canva Education? Dengan Cikgu Hanim? Okey, tak apa. Kalau Cikgu Zairi, Ustazah Masyitah dan Cikgu Hanim ni nak subscribe Canva Pro, tak perlu bayar. Biasanya cikgu dia ada email LIS MOE kan. Kalau tak salah saya, dia ada plan tu. Jadi dia boleh subscribe melalui Canva Education. Type je kat sini Canva Education. Kemudian kita subscribe untuk education punya, sebab dia ada beberapa benda yang dia minta tapi kita boleh gunakan secara percuma melalui Pro. Yang pentingnya dia kena ada akaun email yang lismoe.gov.my tu. Okey. Kalau orang tu daripada NGO, contohnya macam MASA, PSPT ataupun mana-mana persatuan lain, dia boleh juga subscribe Canva Pro ni melalui dipanggil, kalau tak salah saya dipanggil non-profit. Okey, ni non-profit ni. Dia akan minta dipanggil sijil pendaftaran persatuan yang didaftarkan melalui ROS. Kemudian kita kena masukkan sedikit berapa objektif persatuan kita yang menepati dengan 17 dipanggil SDG, Sustainable Development Goal. Ada 17 tu, mana-mana satu yang bertepatan dengan 17 SDG tu. Contohnya macam biasanya persatuan OKU ni dia lebih kepada antara 17 matlamat pembangunan mapan tu, dia ada kat situ. Kalau ada persatuan-persatuan lain yang berkaitan dengan alam sekitar, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan sebagainya tu, kita boleh dapat benda ni. Yang menariknya kalau kita subscribe melalui non-profit ni, dia dapat 10 akaun Canva Pro percuma. So kalau melalui persatuan, dia boleh lah maksudnya bagi kepada AJK dia ataupun beberapa orang ahli yang boleh membantu pelancaran NGO dia. Kemudian kalau tak salah saya, kalau sektor kesihatan juga boleh pohon Canva Pro ni melalui berapa plan yang disebutlah dekat sini, non-profit ataupun teacher ni. Kalau rasanya non-profit ni kat sini. Nanti boleh Google sini dah. Okey, ada tak takat ni nak tanya soalan? Sebab kalau dekat chat saya tak sempat nak baca. Tapi hari ni saya cuba gambarkan dululah bagaimana benda-benda yang asas di Canva. Kalau orang yang dah guna hari ni,
dia boleh upgradekan ke peringkat yang lebih tinggi. Kalau yang tak pernah guna, kita akan pergi go through one by one. Kita ada dalam sejam lebih lagi. Okay. All design ni, kalau all design ni, kalau kita buat design banyak-banyak, ini saya baru buat satu tadi kan. Dia ada satu lah. Tapi kalau kita buat design kita tu dah banyak sangat, macam saya dah guna Canva ni dalam 4-5 tahun lah. Memang penuh. Dekat saya punya Canva ni, kalau kita scroll tu, nak cari balik tu, dia susah. Satunya adalah kita boleh bawa design kita tu, kita boleh pergi letak dekat folder. Caranya adalah dekat sini. Siapa kalau tak faham boleh tengok dulu. Kita halakan kita punya mouse kita pada ruangan tick ni. Kemudian kat bawah ni dia akan keluarkan satu folder. Pergi je move to folder. Move to folder tu oleh sebab saya tak ada lagi folder apa-apa lagi. Jadi ya, ada gangguan kat sini. Jadi tak adalah folder tu. Jadi caranya adalah kita pergi dekat folder ni, kita create satu new folder. Contohnya nama folder hari ni adalah Sulas Gambar. So kalau kita create sini, dan kita juga boleh share folder ni bersama dengan rakan-rakan kita yang lain. Kita create. Okay. Dalam folder yang baru create tadi, kosong lagi. Sebab apa? Sebab kita belum lagi movekan benda ni ke folder yang kita create tadi tu. Caranya adalah klik pada sini, kemudian pergi kepada kelas Canva. Okey. Sekarang ni kalau macam kosong, dia tak nampak lagi. Tapi kalau macam bila dah dia banyak, nanti kita nak cari balik, dia macam susah sikit. Okey, ada soalan tak? Kalau ada, boleh angkat tangan. Okey, kalau tak ada, kita rehat kejap dalam seminit. Saya nak pressure relief kejap. Okey, sebelum saya terlupa, kalau kita account yang biasa, setiap benda yang macam crown ni bermaksud kita tak boleh nak buat. Sebab dia hanya account Canva Pro saja yang boleh. Contohnya, contohnya kalau macam kita dah siap design, kita nak download, ini adalah butang download, ini adalah butang share. Kalau kita nak share benda ni kepada orang lain, kita masukkan dia punya email. Contohnya kalau saya nak share dengan Rizal kan, saya tekan Rizal email. Kemudian kat sini kita kena bagi izin sama ada dia boleh view saja ataupun edit. Kalau view saja, Rizal tak boleh nak edit. Dia hanya boleh view saja. Kalau dia nak edit, dia kena tukar ni. Okey, Encik Azhari, ada soalan? Dr. Basri, Ya. Saya ada nak tanya berkenaan dengan folder tu. Kita tak tahu nak create folder tu dari mana. Sebab dia kena ada folder dulu baru kita move ke kita punya kerja kita tu. Tapi nak create folder tu tak dapat lah. Dekat sebelah kiri, cuba tengok sama tak macam saya ni. Dia ada all your design share with you.
brand kit, content planner, create your team, all your folder. Okay. Jumpa Nanti saya cuba. Okay. Okay. Tak apa, kalau yang terlepas pandang, saya dah recordkan video ni, nanti saya masuk dalam YouTube. Cuma kalau boleh hari ni kita tengok dulu gambaran awal bagaimanakah Canva ni memudahkan urusan grafik dan juga urusan kalau dia gunakan di social media dan juga sebagainya. Okey. Sekarang ni tadi saya dah minta sediakan satu gambar solo, gambar background, gambar berkumpulan, quote dan sebagainya tu kan. Okey, sekarang ni saya nak minta kita buka akaun Canva masing-masing di komputer. Kita nak buka satu design yang baru. Kita nak cuba yang dari mudah kepada macam peringkat tengah sikit. Kalau boleh kita nak pergi yang lebih advance. Okey, dah ready ke semua? Semua orang kena buat tau, sebab nanti saya akan pilih secara random dan saya minta sharekan benda tu dengan saya nak tengok dia buat apa. Jadi ke tak ataupun apa masalah dia. Ataupun kalau dia buat, dia rasa macam dia tak tahu macam mana dia nak ubah, boleh share dengan saya buka dari sini dan saya tolong ubahkan benda tu. Okey, pertamanya kalau kita nak buka satu file baru, kita boleh create pada butang yang sini tulis create design belah kanan ni. Okey, dia akan keluar yang macam ni lah. Pertama sekali kita kena tahu kita tu nak buat untuk apa. Kalau kita nak buat untuk infografi, kita lebih baik kita guna template yang dia ada sebab size dia tu dia bagi yang betul size dia. Kalau kita nak guna untuk sijil, postcard dan sebagainya, kalau boleh kita ikutlah size yang dia ada tu. Tapi kalau kita nak guna custom size, contohnya dia tahu size yang dia nak guna tu sama dengan size yang dalam internet. Macam contohnya kalau dia tu buat website, dia ada gambar website, gambar di website dan dia nak guna gambar size tu sama dengan yang dia nak buat. Dia boleh tekan pada custom size ni. Okey, custom size ni kita boleh pilih ini adalah format yang ada dalam Canva. Dia boleh gunakan sama sentimeter, mm, inci ataupun px. Px ni ada satu istilah dalam grafik lah. Dia panggil kata salah, pixel ke tak salah. Contohnya paling mudah, saya bagi tip yang paling mudah lah. Kalau dia tak tahu size apa dia nak buat, dia gunakan size Instagram je. Sebab size Instagram ni dia boleh masuk dalam semua benda. Cumanya kalau dia masuk dalam di YouTube thumbnail, dia akan jadi kecil lah. Dan sebelah tu dia jadi kosong. Tapi kalau kita guna size YouTube thumbnail masuk di Instagram, dia akan potong pula yang kiri kanan tu. Itu kita kena tahu kita nak guna tu untuk apa. Okay, pertama hari ni kita nak buat satu benda yang paling mudah adalah kita nak buat satu gambar pasport. Kan saya minta gambar solo kan. Gambar solo tu boleh gunakan size Instagram ni. Boleh gunakan size Instagram. Kita tekan pada size Instagram. Okey, sekarang ni dia ada paparan kosong macam segi 4 tepat. Kita pergi ke folder kita. Macam ni. Kalau macam mana kita nak masukkan gambar yang saya minta sediakan dari itu, dia ada butang di sebelah kiri ni. Ini butang dia panggil butang elemen, upload, foto, tag. Kalau kita tekan more ni, dia ada macam-macam lagi lah. So hari ni kita nak try guna 4 butang yang utama ni dulu.
kita nak masukkan gambar pasport. So tekan pada butang sini, dia ada dua cara. Satu nak masuk. Satunya adalah kita upload, satu lagi dipanggil drag. Drag je masuk butang tu ke drag je masuk gambar tu ke dalam Canva kita ni. Saya ambil contoh, saya ambil contoh, saya dah ada gambar untuk buat satu gambar pasport ataupun gambar profil. Puan Hamidah, saya gunakan gambar satu Puan Hamidah, minta maaf. Sebab gambar ni dia boleh gunakan untuk banyak benda. Sebab gambar ni dia jelas satu, dan background dia tu dia tak terlalu dia panggil apa nama? Background tu dia kontras, dia senang itu kita crop. Okey. Sekarang ni kita dah ada gambar. Gambar tu dia ada dekat sebelah kiri pada bahagian upload. Macam mana kita nak tarikkan gambar tu ke sini? Sama ada kita tekan pada gambar tu ataupun kita drag lah, dia akan pergi. Boleh faham kan? Okey, okey. Dia dah pergi dah kat sini kan. Okey, sekarang ni gambar ni dia dalam bentuk yang macam ni. Kalau kita nak besarkan, kita pergi ke kiri, yang penjuru ni, kiri, kanan, atas, bawah ni, kita dragnya, dia akan besar secara cara apa yang kita nak lah. Kemudian kalau kita tarik ke sini, dia akan tidak sekata. Kalau kita tarik ke bawah, dia akan potong, dia akan crop. So dia adalah berdasarkan kepada gambar yang asal. Okey. Sekarang ni di Canva yang free version, dia tak boleh remove background. Background ni kita nak potong gambar, kita nak ambil gambar Puan Hamidah saja sebab kita nak buat gambar yang ada background macam biru pasport tu kan. Caranya adalah kita buka satu tab di browser, kita buka, kita klik, kita tekan nama website ni adalah remove.bg. Kalau siapa nak simpanlah dia punya laman web ni, sebab yang ni untuk dia boleh guna banyak benda. Remove.bg ni maksudnya dia akan remove background kita yang macam gambar ni. So dia akan menjadikan gambar kita tu lebih menarik kita sebab kita nak gambar orang saja. Caranya adalah kita upload gambar tu ataupun kita drop daripada file yang kita ada. Okey. Sekejap. Saya nak cari tu payah. Saya drop lah gambar tu. Dan dia akan potong lah yang belakang tu. Sekejap je dia potong. Okey, nampak dia dah potong dengan menarik. Dia ambil gambar Puan Hamidah saja. Okey, okey. Zee cakap kalau PowerPoint pun ada, yang Word pun ada. So mana-mana yang senang lah, tapi saya selalu guna remove.bg ni. Okey, bila dia dah kita tekan tadi tu, download tu, dia akan pergi ke file masing-masing yang dia download lah, sama ada kalau kita attach tu ke desktop lah. Kalau attach tu ke file download lah, dan kita kena tahu kat mana file yang kita download tu, file yang kita buat tadi tu pergi. Okey, kemudian dekat sini ni pergi balik dekat Canva ni, kita drag saja gambar yang tadi tu masuk. Okey. Ya betul, betul kan. Memang sebelum ni saya guna kaedah brush. Kita nak potong tepi tu kan. Kadang-kadang gambar yang macam ni kita ambil masa setengah jam nak potong. Tapi bila ada program yang macam remove.bg ni ataupun
background remove tu dia memang menjimatkan lah kerja kita untuk buat benda-benda grafik ni. Okay, sekarang ni macam mana kita nak buat gambar Puan Hamidah yang tadi tu. Kita klik pada gambar tu, kita besarkan sikit. Okay, tadi saya sebut kalau kita nak buat gambar pasport, kita kena tahu ukuran gambar pasport tu berapa. Sebab gambar pasport tu kalau tak salah dia panjang sikit kan, lebar tu tinggi tu lebih jauh sikit daripada lebar tu. Tapi hari ni kita nak buat lebih kurang macam gambar pasport lah. Okay, tadi gambar yang background yang dah remove tu, dia akan jadi macam ni, memang putih belakang sebab kita nak set putih, dan dia akan ambil gambar yang memang gambar orang, profil saja. Caranya adalah macam mana kita nak tukar background, letak macam biru. Okey. Pertamanya adalah kita kena tengok apa yang keluar kat atas ni. Apa yang keluar kat atas ni. Kalau kita klik pada gambar, dia akan keluar bentuk macam ni. Kalau kita klik pada ruangan kosong, dia akan keluar bentuk color. Kita klik pada color dan kita boleh pilih default color yang dia ada, ataupun kita tekan pada gambar sini, dan yang paling mudah adalah kita tulis je kat sini blue. Dan dia akan bagi beberapa pilihan blue yang ada. Saya ambil contoh yang paling mudah adalah kita tekan kat sini, dia akan keluar macam tu. Itu benda yang paling simple yang kita boleh buat. Okey, Mas. Boleh tanya? Saya tekan dia gambar tu kena send to back ke? Macam mana? Gambar tu dia color yang biru tu dia dekat depan gambar. Jangan dia tekan tutup gambar. Bukan, sebabnya okey macam ni. Dia kalau color biru tu tutup gambar sebab kita salah tekan. Kita kena tekan yang di belakang dia. Okay, kalau kita tekan pada gambar, dia akan sama ada, biasanya dia tukar gambar lah, tapi kat saya punya ni tak ada, mungkin ada gambar yang lain kot. Okay. Ini contoh kalau kita nak tukar background. Tapi saya bagi satu yang lebih menarik lagi adalah bagaimana kita nak buat satu profil yang cantik di Facebook. Contohnya kita akan explorekan satu feature yang kat sebelah kiri ni dipanggil element. Element ni adalah yang akan mencantikkan kita punya gambar ataupun kita punya design ataupun kita punya poster dan sebagainya. Macam biasa tadi, kalau benda yang dia tulis ada pro ni ataupun crown ni, benda tu kita tak boleh tekan. Kalau kita tekan pun boleh, tapi sampai dekat nak download nanti dia tak bagi. Sebab benda tu dia berbayar, dia boleh download with Canva Pro ataupun bayar dan baru boleh download. Itu adalah dia punya dia tak bagilah benda-benda macam tu. Cara nak delete kalau kita salah adalah kita tekan pada yang keluar benda macam ni. Kita boleh guna butang delete kat atas kanan ataupun kita hanya tekan delete pada keyboard. Itu adalah benda yang mudah. Okey, ada soalan? Boleh tanya. Ya. Okey. Saya nak tunjuk satu benda yang mungkin lebih advance sikit daripada benda yang basic. Ini benda basic. Kita remove background yang kat belakang. Kita ambil keliling je saja menggunakan laman web remove.bg. Kalau ada
Yang boleh gunakan tool lain pun terpulang lah, tapi yang saya guna adalah remove.bg. Kemudian dia akan download lah benda tu. Tapi kalau siapa yang ada Canva Pro, dia hanya dia boleh gunakan dia boleh gunakan button effect kat sini. Dekat atas ni dia ada tulis remove bg, tapi sebab kita guna yang free version, dia tak bagi guna. Okey, kemudian daripada gambar ni kita boleh nak cantikkan lagi. Kita guna filter ni, filter yang macam di media sosial, sama ada Instagram ke, TikTok ke ataupun sebagainya. Kita hanya klik lah benda pada tu, dia akan pilih gambar kita tu nak yang macam mana. Kemudian daripada gambar tu kita boleh tambahkan lagi intensity. Itu adalah benda-benda yang kita boleh explore. Kemudian adjust lagi, kita nak lebih terang, lebih gelap, kemudian nak kontras lah. Itu benda-benda yang saya rasa benda tu semua boleh explore sendiri selepas ni. Satu lagi, dia boleh flip ke kiri ataupun ke kanan. Kalau flip horizontal ni dia jadi macam tu. Kalau flip vertical dia jadi terbalik. So jadi kita tak perlulah nak guna yang macam ni. Itu lebih cepat. Okey. Satu benda yang saya nak explore-kan lagi untuk gambaran semua adalah bagaimana kita nak letak macam frame pada gambar yang kita ada ni. Satunya adalah kita pergi pada elemen kat sebelah tepi. Kalau saya laju sangat bagi tahu lah. Kalau saya slow sangat pun bagi tahu. Okey. Kita pergi kat elemen, sama ada kita type atas ni frame ataupun kita scrollkan dia duduk kat bawah. Frame dan grid. Grid ni macam dia panggil partition lah, dia panggil apa nama? Dia bentuk macam ni, bertingkat-tingkat. Jadi di dalam setiap ada pecahan tu dia boleh masuk gambar yang berbeza. Okey, hari ni kita nak masukkan satu frame kepada gambar Puan Hamidah ni. Dia akan jadi macam ni. Frame ni. Okey, sekarang ni frame ni dia berada di hadapan gambar Puan Hamidah. Macam mana kita nak letak dia di belakang adalah kita tekan pada position kat sini ataupun klik pada mouse, dia tulis sini send backward ataupun send back. Send backward ni kalau tak salah satu layer lah, tapi kalau send back ni kita ada banyak-banyak layer, dia akan pergi ke layer yang paling last sekali. Kalau siapa guna Apple, dia ada shortcut dia macam ni. Kalau siapa guna Windows, dia pun kalau tak salah dia ada shortcut dia untuk memudahkan kerja kita. Okey, macam sekarang kita dah ada frame untuk Puan Hamidah. Macam mana kita nak masukkan Puan Hamidah dalam frame? Kita hanya drag dia. Dia jadi macam gambar sini lah. Sebabnya gambar Puan Hamidah dia berada di dua bentuk macam ni adalah tadi kita dah remove gambar Puan Hamidah kan macam ni. So dia jadi macam ni lah. Saya nak bagi tunjuk satu contoh macam mana gambar itu lebih menarik. Kita boleh gunakan butang atas ni, undo ni ataupun redo ni kalau kita tersalah salah buat. Ini macam biasalah kalau kita pernah guna Word ataupun guna aplikasi lain. Butang undo tu lebih kurang sama, Ctrl Z ataupun kita gunakan button yang atas ni. Okey, itu contoh yang kita boleh explorekan benda macam ni.
Okey, sekarang ni saya nak pergi kepada macam gambar seterusnya, gambar berkumpulan. Kan tadi saya minta gambar solo, gambar berkumpulan. Gambar berkumpulan ni biasanya lebih pada 2 ataupun 3 orang untuk kita nak tengok macam mana jadi tak kita nak remove background sama macam seorang tadi tu. Saya dah ada contoh gambar. Saya buka balik laman web remove VG ni. Saya dah ada gambar, saya dragkan gambar tu masuk sini. Ini adalah gambar kumpulan. Dia dah potong siap-siap lah gambar tu. Okey. Kemudian kita tekan download. Dan dia dah pergi ke download yang kita simpan tu lah. Kemudian gambar yang download tadi tu kita drag masuk ke sini ataupun kita tekan upload media dan dia tarik. Seterusnya kita tekan pada gambar yang kita gambar ramai tadi tu, kita besarkan kiri dan kanan ataupun penjuru atas dan penjuru bawah. Macam mana kita dia kalau kita potong, kita tarik ke sini, dia akan potong gambar, dia akan crop. Tapi kalau kita pergi ke ujung penjuru, dia akan besarkan dan juga dia akan kecilkan. Okey, sekarang ni gambar yang kumpulan ni, gambar asal tadi dia dekat sebuah bangunan. Tapi gambar tu kita nak jadikan kita berada di tempat lain. Inilah fungsinya foto kat sini. Foto ni dia ada macam saya sebut tadi berjuta-juta foto yang percuma ataupun yang berbayar. Kalau yang percuma pun dah banyak, tapi kadang-kadang bila kita search kita berkenan yang berbayar tu tapi tak boleh guna. Tapi jangan risau. Sebab kalau kita tak boleh explorekan benda gambar, dia panggil stok gambar tu dekat Canva, kita boleh gunakan laman web yang bagi gambar percuma yang lain. Saya bagi senarai contoh. Saya tutup sekejap share ni. Saya buka share yang lain. Okey, ini adalah 10 laman web untuk stok gambar yang percuma. Kalau kita type di Google Unsplash, Pexel, Freepik, Isabe dan macam-macam lagi tu, kita boleh dapat gambar yang percuma lah, yang kita tak boleh ambil dekat Canva tu. Caranya adalah kita save dulu, kita simpan dalam satu folder, kemudian kita masukkan semula di dalam Canva ni. Bila kita masukkan di dalam Canva, dia akan duduk pada sini. Semua benda yang kita upload di dalam Canva tu dia akan kat sini, dekat gambar ni, dekat upload ni. Sekarang ni kita ada 3 baru, tapi kalau bila banyak dia akan jadi bersusun lah kat bawah ni. Okey, sekarang ni kita nak exploit gambar yang kumpulan ni, kita nak tukar background dia. Kita gunakan butang search button kat atas ni. Contohnya saya nak tukar gambar kumpulan ni dekat tepi, kat pantai lah, pantai. Sebab lama tak pergi scuba, kita tukar gambar tu kat pantai. Kita tekan shift. Okey, dia akan keluar beberapa gambar yang pantai. Ada yang percuma, ada yang pro. Yang dibenarkan adalah kita ambil yang percuma je lah. Okey, saya nak tukar gambar background. Saya nak gambar background ni dekat belakang ni. Macam mana saya nak buat?
Okey, caranya adalah satu, kalau kita drag pada atas gambar yang sebelum ni, dia akan menghilangkan gambar yang keluar ramai. So jangan drag macam tu. Dia cara nak drag aja adalah kita drag pada ruangan yang kosong kat atas ni. Okey. Itu adalah cara yang paling mudah. Kita nak letak background gambar kat belakang melalui gambar yang kita ada tadi. Okey, gambar yang dekat pantai tadi tu kita boleh besarkan dan juga boleh kecilkan sedikit. Dia panggil, caranya adalah kita klik pada gambar yang kosong belakang ni. Dia jangan klik pada gambar yang kumpulan ramai ni. Dia klik pada gambar belakang ni. Kita klik, double klik, kemudian kita tekan pada penjuru untuk besarkan gambar. Contohnya macam ni kan. Kita tekan done, gambar belakang tu dia jadi besar. Kalau kita nak back balik, kita tarik balik lah. Kita boleh gunakan indikator pecahan ni pada sini. Okey, kemudian tekan done. Itu adalah cara nak exploit. Okey, ada soalan lagi tak? Dr. Basri, itu Ya. kalau kita ambil background yang free lah kan, daripada website. Kalau misal kata kita ambil gambar yang kita snapshot ataupun gambar kita sendiri, sama ke konsep dia? Sama, boleh. Maksudnya kalau kita ada gambar sendiri, kita nak tukar gambar kumpulan ni, letak belakang tu gambar sendiri kan. So sama je konsep dia. Contoh tadi, okey. Saya buka laman web yang saya bagi 10 contoh gambar tadi ni. Contohnya Unsplash. Unsplash, kita tekan kat sini Unsplash. Dia akan pergi kepada unsplash.com ni. Kita type je BEACH. Dia akan keluar banyaklah gambar-gambar ni yang boleh kita gunakan secara percuma. Dia panggil free, copyright free. Yang tak, kalau kita tak guna, maksudnya kita istilah dia kita tak curi gambar orang lah, sebab ada setengah tu gambar tu dia ada copyright dia. Tapi yang ni kita boleh gunakan secara percuma. Contoh lain adalah PEXELS. Pexel ni dia ada gambar, dia ada video. Kita boleh gunakan juga tu. Contohnya mountain. Dia ada banyak gambar-gambar yang menarik yang mana orang di seluruh dunia dia kumpulkan secara ni lah. Laman web ni sebagai center je lah, orang lain yang masukkan gambar tu. Okay, so jangan risau kalau macam kita nak gambar yang kat sini ni berkenan tapi tak boleh guna kan. Kita boleh guna kaedah lain yang percuma. Okey, ada sebarang soalan tak? Kita ada dalam 45 minit lagi. Sebab lepas ni kita nak buat benda kod pula. Kalau tak ada sekarang ni saya cuba lajukan dan kita akan cuba praktikal lah dalam masa yang baki-baki selepas ni. Yang mana sempat, yang mana tak sempat, tak apa. Okey, sekarang ni kita nak buat kod. Contohnya kod. Saya leavekan benda ni. Kita boleh gunakan kod template yang dah ada, ataupun kita nak gunakan template kita sendiri. Sama ada ikut template Instagram, ikut template poster ke, ataupun Facebook ke dan juga sebagainya. Okey. Tapi hari ni saya lebih suka guna Instagram punya template sebab kita boleh mana-mana lah senang.
cara nak buat kod ni adalah yang paling mudah adalah kita drag template yang ada ataupun kita klik je, dia dah jadi satu kod. Kita tukar je lah kataan ni. Contohnya paling mudah, jangan pernah mengalah. Okey. Boleh lah kat sini bawah nama lah, contohnya Basri. Okey, itu adalah paling mudah untuk buat kod ataupun kata kita semangat dan sebagainya lah. And then kalau kita nak ubah benda yang macam background belakang ni, kita klik pada background belakang, kita ubahlah color tu. Kita nak color yang macam mana, macam saya bagi tahu tadi. Kalau kita nak purple, kita type atas tu purple ataupun Ustazah Masyitah nak tanya soalan kot Dr. Basri. okey, Ustazah. Kalau ada boleh bagi tahu. Ada ke? Okey, kalau tak ada saya teruskan. Okey, ini adalah satu contoh yang paling ringkas lah kod. And then saya nak, kalau kita tak nak guna template sendiri, kita gunakan kat sebelah kiri ni. Satunya adalah kita tekan pada teks. Kita pilih saiz tulisan ini adalah dipanggil apa, template ataupun format heading, subheading. Ini untuk tulisan body. Kita ambil lah kat tengah ni pun boleh, kat bawah pun boleh. Dia lebih kurang sama aja, tapi nanti kita adjust lah pada size dan juga font. Contohnya saya dah ada kod saya sendiri. Jadilah seperti pun tumbuh dan berbuah lebat ketika di Okey, ini adalah satu ayat yang kita katakan sederhana panjang. Ini adalah ayat saja. Dia macam tak jadi satu kod yang menarik. Dia dah nampak lah ayat dia, tapi kita nak menarikkannya adalah kita letaklah background kat belakang tu. Contohnya kalau kita baca kat sini, jadilah seperti pohon yang tumbuh dan berbuah lebat ketika dilimpahkan batu tetap tapi dibalasnya buah. Jadi apakah menggambarkan tentang kod ni adalah pokok lah kan, ataupun pohon ataupun benda yang buah ke, tapi buah tu macam kurang sikit, tapi yang lebih tepat adalah pokok kat sini. So pada gambar, pada button foto ni kita type kat sini tree. Kita boleh pilih yang mana yang dirasakan sesuai. So kalau macam pokok yang ni macam tak sesuai sebab kita dia cakap tumbuh dan berbuah lebat kan. Ni macam tak ada daun. Tapi mungkin yang hampir tepat adalah yang ni lah, yang berbuah lebat. Kalau kita klik kat situ, okey. Yang ni selalu orang keliru. Sebab kalau kita klik dia akan keluar macam ni. Tapi kita nak dalam penuh. Kalau kita nak buat dua cara yang ni boleh, tapi dia macam leceh sikit. Satu lagi cara adalah kita drag, dia akan terus masuk. Satu lagi adalah kita klik juga, tapi kita klik pada gambar, right klik, pergi kat situ, dia tulis set image as background. Itu dah jadi macam satu kod lah. Kemudian kalau gambar ni terlalu cerah, kita boleh guna, kita klik kat sini, dia panggil kat atas ni, dia ada button transparency. Kita boleh kurangkan kecerahan dia tu. Dan button yang ni kita boleh explore sendiri lah. Itu adalah satu benda yang macam kita boleh tambah lah. Cuma kalau nak
nak jadi lebih menarik lagi adalah macam mana kita nak letakkan kotak gambar perkataan tu dalam kotak. Dia panggil element, line and shape. Ataupun kita type kat sini square kalau contohnya. S-Q-U-A-R-E. Dia akan keluar berapa jenis square. Kita tekan je tu dan dia akan keluar macam ni. Square yang ni kita boleh tarik kiri kanan, dia boleh besar. Okey, macam ni. Kemudian hujung penjuru tu dia boleh kecilkan. Kalau ke atas ni dia akan kecilkan macam tu. Dan juga macam-macam kaedah lain lah. Okey, untuk font, klik pada font dan cari pada button yang kat atas ni. Ini pun lebih kurang macam software yang lain juga macam Word ke apa ke. Klik je dari situ. Kemudian dia ada juga limited font dan juga yang tak boleh guna lah. Tapi kalau kita tekan kat sini, kat kosong ni, kita boleh pilih kategori font yang kita nak. Contohnya kita nak macam handwriting, heading, paragraph dan juga sebagainya. Okey, setakat itu ada tak soalan? Kalau tak ada, kita pergi selanjutnya. Saya cuba cepatkan sikit. Okey. Saya cuba selanjutnya saya cuba create satu logo. Macam mana kita nak buat satu logo yang paling mudah? Macam tadilah, kita boleh tekan pada logo ataupun kita boleh create size kita sendiri. Yang paling senang kita guna template logo lah. Kita tekan atas ni pada logo ataupun kita pergi template, carilah kat sini nanti dia ada. Okey. Kalau size logo ni 500 kali 500. Kalau kita nak guna berapa template yang ada, kita boleh ambil. Tapi hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak exploit satu logo yang kita panggil basic. Caranya adalah klik pada blank logo ni. Okey, dia akan keluar macam kosong. Kita boleh drag kalau kita nak yang kiri. Kalau kita dah ada gambaran logo yang kita nak buat, kita boleh gunakan elemen ataupun foto kat sini. Contohnya saya nak buat macam satu logo untuk kedai burger. Kita tulis kat sini burger. Dia akan keluar bentuk burger dan juga gambar burger. Tapi kita nak yang bentuk burger saja. Kita klik pada grafik. Yang boleh guna adalah yang free ni lah. Okay. Sekarang ni kita nak buat satu logo tentang contohnya kedai burger kan. Okay. Ini adalah tak jadi logo lagi. Bagaimana nak jadikan satu logo yang menarik adalah kita kena pandai exploit benda ni. Kita nak tulis perkataan di tengah-tengah macam ni. Macam mana nak buat adalah kita boleh gunakan copy paste. Copy tu dia boleh guna dia panggil duplicate kat atas ni ataupun kita tekan Ctrl C Ctrl V, dia akan jadi dua gambar. Okey, dua gambar. Okey, macam mana kita nak buat satu logo yang kalau macam ni adalah saya ambil gambar ni, saya jadikan dua. Satu gambar ni dia tak boleh nak adjust. Dia tak boleh nak crop. Kalau gambar ni gambar ni pun sama. Ya, sebab saya dah sediakan gambar tu, saya gunakanlah gambar yang ada. Free pick video. Okey. Cara lain pun kita boleh guna cari ni. Free dia panggil apa? Burger vector.
Ni contoh-contoh yang kita boleh ambil lah. Sebab saya ambil contoh yang ni, jadi saya dah save lah. Kita akan gunakan gambar-gambar yang ni untuk buat logo. Okey. Saya crop ke atas bawah supaya nampak macam mudah. Kemudian saya copy, saya pastekan benda tu. Dia jadi dua gambar. Sebabnya saya nak buat macam tu sebab saya nak tulis di antara dia panggil apa, daging dia ni nama. Caranya adalah satu, saya tarik ke atas. Satu lagi saya buat macam ni. Dia boleh kita panggil apa, alignment tu bagi samakan benda yang macam ni. Kemudian kalau kita macam nak drag, dia ada function dia panggil grouping. Caranya adalah kita tarik benda macam ni, buat macam tu, kita pergi ke group. So kalau kita macam tarik kiri atas bawah, dia tak akan lari. Berbanding kalau kita tarik ni, lepas tu ini nak ikut, jadi macam leceh lah. So senangnya adalah kita grouping dia macam saya buat ni, grouping. Cara nak group adalah kita kena select dua ni ataupun Ctrl A. Ctrl A dia akan select semualah sebab sekarang ni dia ada dua benda je. Kalau banyak-banyak dia akan group semua. So yang ni dah group. Sekarang ni saya nak tulis nama apa, tulisan kan. Contohnya B Asri Burger. Jadi satu macam logo yang simple. Tulisan ni kita tukarlah, mana tulisan yang rasa macam menarik kita tukar. Kemudian kalau kita tulis panjang macam ni tapi kita nak huruf besar, macam mana kita nak buat semua? Dia panggil apa, capital letter kan. Dekat button atas ni dia ada atas ni dia panggil butang yang uppercase. So dia akan keluar macam tu. Jadi senanglah, so kita tak payahlah nak type balik. Yang ni saya nak contoh tulisan yang macam handwriting sikit. Ni tak menarik. Okey, contohnya macam ni kan. Kemudian warna kita ubahlah warna apa yang kita nak. Merah lah. Merah. Okey. Kemudian macam satu logo tapi kurang sikit menarik. Cara nak lagi menarik adalah kita tambah bulatan. Biasanya kalau macam logo dekat masa tu dia ada bulat ke, petak ke ataupun sebagainya. Tapi ini pun dah okey lah. Tapi kalau kita nak tambah lagi, kita tekanlah contohnya circle. Tekan pada elemen ni, tekan cari pada tu, dia tulis circle. Okay, so circle ni macam lebih menarik kot. So jadilah macam satu logo yang ringkas. Tapi kalau nak senang lagi, kalau tak ada idea, kita pilihlah logo yang sebelum ni. So itu adalah cara nak buat logo yang mudah. Ada soalan ke tak? Kita rehat kejap. Saya macam lengah sikit.
Ada siapa nak request buat logo ke? Nak tukar-tukar idea. Okey, lagi yang tadi logo tadi tu ada satu ni contoh saya explore lah benda ni. Saya duduk saja saya buat. Ini semua dalam masa 10 minit kalau kita dah tahu kita dah boleh siap satu logo. Kalau dia tu kedai buku, kena letak buku lah. Kalau cookies lah. Kalau burger. Okey. Itu adalah cara macam mana kita nak buat satu logo yang mudah. Kalau macam Firdaus dengan Jannah jual ikan keli kan, carilah bentuk macam ikan ke ataupun gambar kan, letaklah sikit. Fab Tuan nanti saya try buat. So ini adalah contoh business card, tapi saya rasa tak sempat nak buat ni. Bila kita dah ada logo, kita gunakan logo tu untuk business card. Contohnya macam ni kan. Kita letak logo kita nama, kita ubahlah sama ada kalau macam persatuan letaklah nama jabatan persatuan. Kalau dia kerja sendiri, dia letak seller online ke ataupun marketing online ke. Macam Rizal dia ada kedai burger sendiri, dia letak pengarah urusan. Itu contoh dalam bentuk design kad business. Kemudian yang tadi ni design iklan putu piring ni, yang ni kalau saya nak ajar ni dia ambil masa banyak sikit. Tapi dalam ruang yang ada setengah jam ni, saya minta semua buat satu design yang dia rasa dia berkenan dan dia mampu buat pada awalnya tu. Kalau dia tu dah peringkat pertengahan ataupun advance, cuba dia design yang menarik sikit dalam tempoh waktu yang ada, dalam masa mungkin 15 minit ataupun 20 minit ni. Okey. Sekarang ni kita aktiviti dah bebas. Kalau ada sebarang persoalan, barulah saya akan tambah ataupun dia boleh bagi tahu saya dia ada masalah design ni dan dia nak tukar sikit design. So saya akan bantu kat situ dengan cara dia kena share design dia tu dekat saya. Dekat butang Canva atas ni, dia ada tekan share. Type nama saya ni basrihusain@gmail.com. So bila tekan share dengan saya akan boleh buka daripada saya punya. Okay, sekarang ni kita nak praktik terus. Supaya terus dapat satu design yang kita maksudnya kita mampu dengan keadaan kemampuan kita. Sebab benda ni kalau satu kelas saja memang kita takkan mampu untuk cover semua lah. Mungkin selepas ni kalau yang berminat lagi kita buat kelas susulan ke. Mungkin setiap minggu dalam sejam ke ataupun 2 minggu sekali kita try yang betul-betul nak ke peringkat seterusnya. Okey. Saya nak bagi tahu sebab saya dah bincang dengan Cik Azhari dan juga Rizal. Hari ni kita nak bagi berapa orang pengurusi? Kita nak bagi akaun Canva Pro kepada mereka yang betul-betul menunjukkan minat dan juga layak. Ada berapa lagi kosong? Okey. Saya nak bagi tahu contohnya macam dia betul-betul nak sangat Canva Pro ni, kita akan bantu dia setakat mana yang kita boleh lah. Sebab masa ada subscribe Canva Pro yang non-profitnya daripada Canva. So dia bagi 10 account.
7 akaun telah digunakan di kalangan kami lah. Sebab Cik Lari dia gunakan untuk kerja berdahari dia. Macam Rizal dia guna untuk kerja presiden, dan juga saya pun gunakan untuk benda-benda yang secure. Dan satu tu memang tak boleh satu tu memang dah khas untuk masa. So kita ada 3 lagi yang kita boleh berikan kepada ahli masa saja. Kalau yang belum mendaftar sebagai ahli masa, dia kena daftar dulu. Mungkin lepas ni ada rezeki kita boleh bagi dekat dia yang boleh Canva Pro. Caranya adalah dia kena buat satu design yang dia mampu, kemudian dihantar kepada kami dan juga tulis kenapa dia perlukan Canva Pro tu. So kami akan bincang, kalau dia rasa layak kita akan bagilah, sebab kita pun memang nak bantu ahli-ahli masa dalam kalau dia nak cari duit ataupun dia nak gunakan untuk perniagaan online dia ke dan juga sebagainya. Cuma kalau di kalangan cikgu, dia boleh dapat melalui MOE punya akaun email. Dia boleh dapat Canva Pro. Sebab kalau kita dah guna Canva Pro ni, kita macam tak layan lah Canva yang free-free ni. Dia macam jadi memang puas hati sangat. Kat sini agak-agaknya berapa orang yang orang kata dia akan ada macam akan menggunakan Canva ni secara orang kata ekstensif lah, secara regular, untuk sama ada untuk bisnes ke, untuk kerja ke, untuk apa. Agak-agak siapa? Oh, Madrina tu angkat tangan dah. Tarhan, okey. Boleh try. Kita try tengok. Okey. Sambil-sambil buat tu, sekarang ni kalau siapa yang menunjukkan komitmen yang tinggi, contohnya dalam kelas ni dan juga selepas-lepas ni, kita akan bagi Canva yang pro. Cuma sebab memang tujuannya adalah kita nak bantu ahli masa dan juga kalau boleh dia juga membantu masa. Macam sekarang ni kita nak latih ahli-ahli yang baru ataupun yang lain, dia boleh gunakan Canva untuk bantu jugalah macam masa tak cukup tenaga yang baru untuk buat benda-benda grafik yang benda-benda yang simple macam poster ataupun kita kata kod yang final code injury kan, jangan pernah mengalah ke, tak gambar wheelchair ke ataupun kata-kata presiden ke kan, kita kodkan benda-benda macam tu. Saya bagi demo lah Canva Pro dengan Canva yang percuma. Okay, bila kita subscribe Canva Pro, di Canva ni dia ada 2. Satu personal, satu yang akan berada di bawah Nation Spinal Cord Injury. So yang personal ni adalah apa dia? Dr. Basri nak tanya macam mana nak share? Nak share tu tadi macam dah buka. Okay, sekejap. Ya. Okay, contohnya contoh macam dia dah ada dia punya ni kan. Contohnya ini design dia. Tekan pada butang share ni kat atas ni. Nampak kan? Belah kanan tepi download. Tekan kat situ, masukkan email saya basrihusin@gmail. Kemudian basrihusin@gmail.com. Kemudian kat tepi kanan ni dia tekan edit ataupun view. Bagi saya akses untuk edit supaya saya boleh bantu untuk edit kalau ada apa masalah. Okey, ada yang nak tanya, okey. Buka mikrofon, Dr. Kai ataupun Azri. Sebab dalam saya punya ni dia tulis angkat tangan. Saya cuba send dulu.
Okey. Siapa yang nak send kat saya. Dalam masa berapa baki yang ada ni. Sebab sambil-sambil tu saya nak ambil kedatangan kejap. Yang dah keluar tadi siapa? Boleh bagi tahu saya tak? Kita Basri saya nak tanya. Okey, macam saya, dia memang under non-profit organisation kan? Ya. So, boleh tak terangkan macam mana cara kita nak apply benda ni? Okey, dia cara nak apply ni, dia sama ada biasanya melalui satuan lah kan. Caranya adalah type je Canva non-profit. Dia akan keluar macam ni, Canva non-profit. Okey, dia akan keluar gambar yang macam ni. Kalau sekejap. Saya tak share, sorry. Saya tak share, sorry. Caranya adalah tekan Canva non-profit. Okey, pilih yang Canva yang pertama ni, yang ada atas ni. Dia tulis kat sini adalah syarat-syarat macam mana, macam Syarhan dia di bawah apa nama? Syarhan? 2 blessing Berhad. 2 blessing. Kalau dia berdaftar dengan ROS, dia boleh dapat Canva Pro ni percuma daripada ROS. Daripada Canva. 2 blessing business kan? Dia syaratnya adalah what is the term and condition for non-profit? Macam saya sebut tadi lah, benda yang masa saya apply tu, kita tekan pada mula-mula ni, apply. Dia tulis apply now, it's free. Klik pada situ. Kemudian verify. Dia akan bagi syarat-syarat dia, kalau boleh baca lah. Maksudnya never pay for image, kita boleh guna gambar tu untuk jual. Turn one graphic into many in one click. Itu macam benda-benda yang mungkin syarat-syarat asas lah. Saya tertutup pula. Sorry. Ini eligibility guideline ni. Maksudnya organisasi yang boleh apply ni adalah panjang lah kalau kita nak cerita ni. Ya, tapi yang paling pentingnya adalah dia syarat kat sini. Kalau dokumen yang diperlukan adalah registered non-profit organisation, dia ikut negara. Kalau macam Malaysia, bawah Malaysia yang penting kita berdaftar dengan ROS dan kita ada sijil pendaftaran tu. Kemudian isilah maklumat berapa benda yang dia nak tu, kita upload, kemudian masuklah 1-2 gambar aktiviti persatuan dan kita akan dalam masa, saya ingat dalam 2-3 hari dia akan reply email kita dan kita boleh dapat Canva Pro yang free. Sama juga macam education pun dia boleh dapat free. Dan juga kalau tak salah kerja sektor kesihatan pun dia sama juga sebab dia Canva ni nilai syarikat Canva ni adalah 6 bilion sekarang ni sebab ramai yang guna. Keuntungan pada tahun lepas saja adalah 200 juta USD. So setakat bagi benda-benda yang macam ni dia pun dapat nama sebenarnya. Dia pun bukan dia kapitalis juga kita panggil. Tapi dalam kapitalis tu dia bagilah macam dia panggil apa, kerja-kerja sosial dia kepada orang yang memerlukan. So kalau macam orang yang tak ada organisasi yang berada betul-betul di bawah masa ni, nanti kita pertimbangkan untuk bagi kat dia. Okey Azri. Dah send Dr. Basri. Okey. Sekejap saya tengok. Sambil-sambil tu boleh cuba buat satu design.
Kalau dah siap, cuba hantar kat saya dan kita akan present lah. Okey, ada Saadah, Mika, okey, sambil-sambil dalam masa yang baki yang ada ni, sekarang ni ada orang 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang dah hantar kat saya. So saya share lah. Okay, bukan. Okay. Ini ini siapa punya ni? Saya. Saya. Okay, menarik. Okay, yang ni stiker Stiker kereta. Okay, memang menarik sebab kita boleh gunakan yang ni terus print untuk stiker. Kemudian boleh jual. PM harga. Okay, I'm using WeChat. Yang ni tadi saya tak sempat nak ajar. Tapi kalau dah tahu guna, okay, macam mana kita nak buat bentuk dia panggil apa, curve macam ni kan. Curve ni dia ada kat effect ni. Dan dia ada pada curve. Kalau kita tak nak, kita tekan none lah. Dia akan jadi macam tu. Tapi kalau kita nak, kita boleh adjust yang tu. Dia terlari sikit lah. Nanti adjust balik lah. Sebab kalau saya betulkan kat sini, dia akan sama yang macam dekat Kai punya. Siapa punya tadi? Mas ya? Saya. Betul. Okay. Ini adalah macam mana kita nak eksploitasi bentuk tulisan. Kalau kita nak letak shadow, okay, ni nampak shadow kan? Shadow tu kita nak letak warna hitam. Sebenarnya kalau kita perasan, ini tak ada shadow. Ini ada shadow. Kalau shadow tu warna putih, kita letak warna putih. Begitulah selanjutnya yang kita boleh explore lah. Curve tu kalau kita nak melengkung lagi, tarik, kemudian kita nak biasa. Okay, saya pergi ke design seterusnya adalah daripada Azri. Okay. Okay, Azri menggunakan design, dia panggil code. Macam tadi gambar, dia remove background. Kemudian dia letak code lah kat atas ni kan. Okay, yang bawah pun sama. Ini gambar solo dan juga belakang tu. Okay, Azri ada nak tanya apa-apa tak? Kalau tak salah Azri guna yang video punya Saya guna yang video. Okay, kita play video. Video tu sebenarnya dia boleh guna video tapi dia ada, dia panggil video tu bukanlah video yang panjang. Dia lebih kepada macam animasi je lah, animasi yang ringkas macam yang kita terangkan tadi tu. Awal-awal tu macam presentation tu dia animate kiri kanan, macam tu lah sikit lah. Okay.
ada ada lagi sekejap. Saya tak share. Okay. Design share with you. Mika. Mika siapa Mika? Okay. Mika Luqman lah. Okay, Luqman menggunakan poster. Okay. Memang comel Luqman sebab Luqman pandai menggunakan beberapa elemen tambahan sini. Tulisan, kemudian atas, warna, gambar dan juga benda-benda yang kat sini lah. So Luqman ada apa-apa nak tanya ke? Kalau tak ada kita pergi. Boleh ni, Luqman boleh mohon bawa PSP punya ni kan. PSPT punya NGO. Sebab Luqman boleh Luqman try macam saya ajar tadi, try subscribe under PSPT. Kalau ada masalah apa macam sarahan pun, kalau ada ni saya cuba bantulah. Sebab saya buat tu saya terbaca kat mana tah dia kata free. Free yang betul-betul ke scam kan. Bila saya baca betul, oh memang betul. Memang free untuk NGO, non-profit. Kemudian berapa maklumat tu kita kena sediakan lah. Macam objektif satuan tu kalau boleh translate ke bahasa Inggeris. Kalau tak tahu tu minta lah bantuan siapa-siapa. Ataupun guna Google Translate ke. Ataupun sediakan beberapa gambar. Ataupun masukkan, kalau kita ada Facebook, masukkan link Facebook. Sebab dia nak tahu betul ke tak kita tu wujud dan juga aktiviti yang kita pernah gunakan. Okey. Ada soalan nak tanya? Beli dekat Shopee boleh Dr. Wasri? Apa dia? Canva Pro punya account. Dia macam ni. Kalau kat Shopee tu sebenarnya illegal. Sebab kita kalau kita benda-benda yang macam ni kita kena fikir dari segi keberkatan lah kan. Kalau kita gunakan benda tu untuk cari makan, cuba bayangkan kalau benda tu kita beli illegal, orang lain ambil kan, dan jadi darah daging kita tu macam tak elok lah kan. Tapi kalau rasa betul-betul dia nak, kita masa akan cuba bantu lah apa yang kita boleh. Kalau macam kita sebut tadi, dia ada NGO, dia cikgu ataupun dia under KKM, dia boleh dapat benda tu secara percuma. Okey. Kemudian Puan Saada, kita tengok design Puan Saada. Oh, design si ada apa nama? Video. Dia ada animation. Kemudian lepas ni bolehlah tu apa nama? Explore sambil-sambil dekat rumah kan. Daripada kita, kalau yang lain tu sambil-sambil buat di handphone pun boleh, tapi kalau handphone ni bukan saya tak galakkan, tapi dia macam leceh sikit. Tapi kalau macam kita yang sambil-sambil baring tu boleh je explore. Satu lagi, kita sebenarnya boleh belajar daripada YouTube. Dia nama YouTube tu adalah design, senang je, design for Canva. Ni design for Canva ni. Design for Canva ni dia ajar, hey guys, Rani here. Yang mudah sehinggalah benda yang expert. We have something for you. Ataupun kalau tak ada design with Canva ni, banyak lagi juga. Sebab kadang-kadang bila orang tu dah buat benda macam ni, dia masuk YouTube, dia dapat income daripada YouTube kan, bila orang tengok dia ada iklan. So sama juga kalau macam kita dah expert, kita dah boleh buka channel YouTube macam dia orang ni, kita guna bahasa Melayu je tak apa. Kita guna bahasa Melayu, nanti mesti ada orang akan tengok.
kita masukkan konten kita tu konten tentang Canva ya. Bila kita dah expert, kita masukkan konten lain pula. Mungkin Photoshop ke, mungkin design-design yang lain lah. Ini adalah beberapa video lah dia buat latex effect dalam Canva, macam mana nak buat 3D money, macam mana nak buat duit dengan menggunakan Canva. Itu adalah beberapa benda yang kita boleh explore secara mendalam. Kalau betul-betul minat, sebenarnya kita boleh gunakan untuk peribadi, kita nak guna online marketing, kita nak guna persatuan dan juga macam-macam lagi lah. Dan kalau dia nak tolong orang lain buat design pun, dia ambil lah upah berapa kan. Kalau tak salah satu design yang biasa-biasa pun RM30-40 juga kita boleh dah dapat lah satu income untuk kita punya keperluan lah. Kemudian sekejap kita tengok lagi. Aiman nak kongsi dengan kita. Okay, Aiman dah siap. Betul ke Aiman punya ni? Aiman? Ya. Betul kan Aiman punya kan? Aiman. Dia dah siapkan dia punya dia panggil Ice Blended Mocha dengan siap harga lagi. Kemudian siap ada gambar bawah. Kemudian dia ada beberapa perkataan lah. Ini adalah hari ni memang mungkin dalam waktu yang singkat ni kita tak dapat nak designkan secara menarik. Tapi at least kita dah dapat gambaran macam mana kita nak buat. Dan kita nak buat tu untuk apa? Kalau kita nak buat untuk perniagaan, kita nak buat untuk kod peribadi, kita nak buat untuk persatuan, kita dah tahu dah apa yang kita nak buat tu. Jadi seterusnya mungkin kita kena explore lebih lanjut ataupun kita kena kongsian yang lebih selanjutnya lah. Sekejap saya ambil masa dalam seminit 2 lagi. Kita laju sikit. Syarahan nak kongsi dengan kita. Okay, Syarahan nak kongsi satu penghargaan kepada frontliner dengan ada gambar-gambar frontliner. Kemudian lepas ni kalau macam kita nak branding kita punya persatuan, kita letak logo kat atas tu from Dua Blessing kan, ataupun from masa ke. Itu adalah satu cara kita nak explore kita punya ni PJJ Hospital. Okay. And then Dr. Kai nak kongsi dengan kita adalah tentang dipanggil apa ni, skate Okay, Adria Plated Skate. Okay. Siap ada, ini biasanya kita selalu letak dekat Instagram boleh, kita letak kat media sosial boleh, kita letak dekat WhatsApp story boleh, dan macam-macam lagi. Salah satu marketing yang kita boleh buat dengan menggunakan Canva. Sama ada kita nak letak macam gambar yang pelbagai, kalau ada design yang sama tapi dalam angle yang lain pun okey, ataupun angle design yang pelbagai tapi dalam satu harga yang sama, ataupun terpulang mana masing-masing ikut apa yang kita nak guna tu. Okey, ada lagi. Bukan yang ni, saya rasa bukan kot. Ada nak tanya apa-apa lagi ke? Saya rasa okay, last. Ini ada macam satu design untuk marketing. Kalau macam dia jual pen, dia gunalah. Ini boleh pun cantik juga template dia yang dia guna ni. Dia jelas lah. Dia ambil gambar yang cantik. Kemudian background belakang putih. Gambar tu pun gambar yang jelas. Kemudian dia ada offer. Ini satu kataan.
Ini dia letak line ni. Line ni maksudnya dia off lah. Kemudian dia ada call to action. Maksudnya kalau nak beli tu terus you contact. Okay, kita sebenarnya dah pukul 1 lah. So kalau ada apa-apa persoalan, kita boleh tanya. Saya bagi masa dalam minit 2 lah kot. Sebelum ni, selepas ni kita nak ambil satu gambar secara ramai-ramai. So kalau siapa yang tak tutup aurat dengan elok tu, tutup aurat dulu. Kita nak ambil gambar yang okey. Dan lepas ni kalau ada permintaan, mungkin kita ada kelas lanjutan lah. Mungkin sejam ke. Tapi lepas ni kita kena fokus terus. Macam contohnya macam kita perlukan kelas lanjutan, kita fokus terus nak buat, kena explore elemen. Sebab elemen tu adalah yang akan mencantikkan kita punya design. Contohnya macam saya kan, saya buat design background zoom. Yang mencantikkan design ni adalah gambar ke tepi ni dan juga yang gerak-gerak tu. Kalau tidak, dia jadi macam satu design yang plain lah. Kita gambar, kemudian warna kat belakang. Okay, habis. Okay. Chat memang saya tak sempat nak baca. Memang apa lagi, saya cuba masukkan video ni dalam YouTube masa lepas ni. So kalau macam ada nak rujuk balik, boleh tengok kat sana nanti. Jadi kita dah nak stop. So boleh kita ambil gambar dulu untuk kita punya sebagai kenang-kenangan kalau kita punya ni lah. Biasa kalau buat design boleh buka video masing-masing kalau boleh lah. Biasa buat design Kalau berapa cas? Tak boleh tak apa. Berapa cas satu design? Kalau nak buka suara pun boleh. Berapa Encik Zahari. Dalam masa cas berapa untuk design? Lukman, Sarhan. Siapa lagi? Puan Saadah. Puan Saadah tengah masak ke? Hanim. Martinas. Okey. Saya sebenarnya tak sempat nak ambil attendance tadi. Nanti saya tanyalah siapa Rizal ke ataupun Azhari. Okey, ada lagi ya nak buka? Kita nak ambil gambar. Sarhan. Okey, semua senyum. Senyum. Ambil, Basri ambil ya? Okey, senyum. Siapa nak ambil dekat apa nama? Komputer masing-masing pun boleh. So, Lukman mau masuk. Allah. Ada ke Lukman nak buka? Okey. 1, 2, 3. Okey, dah. So ada apa-apa lagi nak ni? Saya mohon maaf kalau ada sebarang kekurangan daripada pihak saya. Kalau dah tanya pihak juga mewakili pihak persatuan, kami mengucapkan terima kasih lah kepada semua yang hadir. So saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak.